Umi, jom main badminton dengan adik. Tak nak lah, Umi ada kerja lah ni. Adik mainlah dulu. Alah. Ibu, ayah, mainlah dengan saya, please. Sangat penting untuk ibu bapa bermain dengan anak-anak di rumah. Jangan biarkan mereka keseorangan dan merasa kebosanan bila berada di rumah. Dan pastikan mereka tidak merasakan ibu bapa terlalu mementingkan kerja sehingga melupakan kewujudan mereka dalam hidup ibu bapa semua. Jangan sampai anak kita menjadi derhaka kepada kita kerana kita sendiri derhaka kepada anak kerana tidak mampu memberikan perhatian kepada mereka seperti mana yang mereka perlukan ketika mereka masih kecil. So, jadi pastikan ibu bapa semua bermain dengan anak. Bermain di luar, bukan setakat di dalam rumah. Carilah apa-apa educational toys di rumah, tapi di luar rumah juga boleh bermain macam-macam. Boleh bermain macam zaman kita kecil-kecil dulu. Jom ikut saya dengan Tika Zam-Zam Super Pop Pad. Jom saya bawa kalian semua mengimbau zaman lampau saya ketika saya masih kecil dulu. Okey, jom. Sebenarnya zaman saya kecil-kecil dulu, saya dibesarkan di kawasan yang agak terpencil, di kampung luar bandar, yang mana kehidupannya sangat indah, yang dipenuhi di sekeliling saya tu pokok-pokok yang menghijau, ada sungai, kita boleh pergi masuk hutan, boleh kutip apa kita panggil cendawan kecil tu, cendawan kikir. Lepas tu boleh masuk hutan main lastik dengan burung, dan juga seronok sangat sebab saya ada basikal tua yang atuk punya. So jadi saya selalu naik basikal tua sampailah satu peristiwa yang saya tak boleh lupakan. Masa saya naik basikal kejar lembu, menyakat lembu, dan apabila saya naik basikal tu, basikal tua kan, basikal atuk saya, dan atuk tu dalam bahasa kampung saya adalah nenek lah sebenarnya. Dan basikal tua tu saya gunakan untuk jalan-jalan sekeliling kampung. Dan apabila saya nampak lembu, saya ni nakal, so jadi saya nampak lembu, saya memang nakal lah, so jadi saya nampak lembu, saya agah-agah dia. Kebetulan saya pakai baju skirt warna merah, so jadi apabila saya sakat lembu tu geram, jadi dia kejar saya. Jadi saya pun kayuh laju dengan basikal tua saya tu. Lepas tu apa lagi, saya jatuh dalam longkang dan semua orang ketawa. So jadi apabila kita berada di kampung, biasanya kita tidak ada batasan kepada dunia luar, di mana ketika itu kita tak risau ada penculikan, ada orang nak cuba buat jahat pada kita, sebab ketika itu dunia kita hanya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan orang kampung yang baik-baik, saudara mara kita. So jadi tidak seperti sekarang di mana kanak-kanak bila kita nak bawa keluar tu, kita takut ada banyak orang-orang jahat dekat sana, predator, pedofilia, dan yalah, dunia tak selamat zaman sekarang. Bukan setakat apabila kita berada di luar, tapi juga dunia tak selamat apabila kita berada di gadget. So jadi apabila kita berada di depan skrin pun ada pedofilia yang mengganggu anak-anak kita, dan juga ada perkara-perkara yang tidak senonoh yang anak kita tonton. Jadi tidak seperti masa kita kecil-kecil dulu. Masa kecil-kecil dulu kita sangat kreatif, kita bermain tenteng, dan seronok sangat. Cuba kita tengok zaman saya kecil-kecil dulu kat bawah sana, di perkampungan, di mana saya suka bermain di padang. Kadang-kadang kalau padang tu naik dengan air, kita main kita panggil perahu ataupun sampan buat sendiri. Dan di situ kita cari bunga teratai, di mana biji-biji dia tu kita makan.
Dan seronok sangat sebab masa kita kecil-kecil dulu semua sensori kita pakai. Maksudnya pendengaran, sapaan angin, kita bau macam mana paya tu, bau dia busuk, dan kita bau bunga-bungaan, bau daun, dan kita kutiplah apa-apa daun macam pokok senduduk sampai merah-merah bibir kita dengan biji senduduk yang warna purple tu, dan juga ada pokok letup-letup yang boleh dimakan dan beberapa lagi lah pokok-pokok hutan yang kita kenal masa kecil-kecil dulu. Tak sama dengan budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang hanya bergantung kepada gadget dan gadget. Sangat sedih. Kalau kita dulu, kita main tenteng, kita main galah panjang, kita main polisentri, kita main konta-konti, macam-macam lah. Main lari dalam guni, main tempurung yang ada tali tu. Memang seronok. Tapi bila kita bandingkan dengan anak-anak kita sekarang, permainan outdoor tu sangat kurang. Dan itulah penyebab kepada kanak-kanak ini menjadi lebih stres. Mereka hidup dalam kepompong dunia gadget, dunia skrin, yang mana benda itu bukan realiti dan anak-anak kita menjadi robot. Sebenarnya apa yang saya nak bawakan kepada dunia kita masa kecil-kecil dulu dengan dunia budak-budak sekarang ialah kurangnya sensori yang mereka gunakan. Kita ada sensori, ada 5 kan, iaitu mata, iaitu penglihatan lah, pendengaran, sensori touch, touch tak kisahlah, touch tangan ke, touch kat tubuh kita ke, pipi kita ke, touch, sensori deria rasa lah, dan deria rasa dengan kita punya lidah, dan juga deria bau. Apabila kita kurang menggunakan sensori ini, ada kemungkinan anak kita tidak dapat develop brain, otak mereka dengan perkembangan yang optimum, di mana mereka, kebanyakan kanak-kanak sekarang ini disalahfahami mereka mengalami autism, tapi sebenarnya mereka mengalami masalah speech delay disebabkan oleh social communication disorder. Mereka tidak bergaul dengan anak-anak dan mereka tidak tahu bagaimana untuk melepaskan perasaan mereka, sedih, marah, gembira. Kalau kita menang, apa kita perlu buat, kalau kita kalah, apa perlu mereka buat. So jadi dekat situ lagi kita dah nampak dah bahawasanya kanak-kanak zaman sekarang tidak sama dengan kanak-kanak zaman dulu yang lebih kreatif, yang lebih berdaya saing, yang lebih banyak menggunakan perkara-perkara yang ada di sekeliling mereka untuk survive. So jadi tak sama dengan kanak-kanak sekarang yang dunia mereka hanya ditipu oleh skrin. Mereka banyak tengok TV, mereka banyak tengok komputer, banyak tengok gadget, apa-apa gadget lah. Kata ibu ni tengok TV je doktor, bukan tengok handphone pun, tetap sama. Handphone gadget, TV pun gadget, skrin komputer pun gadget. So jadi tak ada beza. So apabila kita biarkan anak-anak kita hanya bermain gadget sahaja, ataupun berhadapan dengan skrin saja, mereka tidak menggunakan kesemua sensori yang mereka ada, sedangkan mereka akan membesar dan mereka perlu absorb semua benda yang mereka nampak di sekeliling mereka, outdoor. Maksudnya mereka perlu rasa, mereka perlu bau apa yang berada di sekeliling mereka, bukan setakat melihat dan mendengar seperti mereka menggunakan gadget. Sebab tu ada budak yang jumpa saya, apabila mereka jumpa saya suruh buat puzzle, dia gerakkan puzzle yang patutnya ambil dan letak, dia gerakkan macam ni, seolah-olah macam puzzle tu dia bermain dalam gadget, dia tolak macam ni. Permainan puzzle yang sebenar akan merangsang minda yang fokus dan menggunakan otot motor kecil secara optimum dan merangsang deria penglihatan. Malah ia mampu mengasah minda untuk menganalisa bentuk dan ruang. Ia dipanggil spatial intelligence.
Ibu bapa digalakkan untuk bermain puzzle dengan anak-anak supaya dapat meningkatkan keupayaan untuk mereka mendengar arahan. Sebab itulah kadang-kadang ada kanak-kanak yang datang dengan speech delay. Mereka tidak ada masalah autism, tapi saya sangat-sangat menekankan untuk para ibu bapa membiarkan anak-anak mereka bermain di luar. Tak kisahlah main dengan lumpur ke, main dengan tanah ke, main dengan pasir ke. Yang penting mereka mendapat dunia luar tu sebagai salah satu daripada cara mereka untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lain, dengan haiwan, dengan segala yang ada di sekeliling mereka. Umur 5 tahun tu otak dia dah berkembang 2 kali ganda, dan apabila kita kurang stimulasi ataupun rangsangan kepada otak mereka, mereka tidak dapat segala pembelajaran daripada dunia yang sebenar, dan mereka hanya terkepung di dalam satu kita panggil tempurung. Mereka seolah-olah berada di dalam tempurung dan mereka fokus kepada perkara tu sahaja, dan mereka tidak boleh survive. Bila mereka dah besar, mereka tidak tahu macam mana nak meluahkan perasaan dengan cara yang betul, dan apabila mereka bekerja, mereka tidak boleh cope dengan coping mechanism lah, tidak boleh cope dengan stres, dan ini akan menghasilkan pekerja yang tidak bagus, yang tidak mampu untuk berdaya saing atau menerima kritikan, dan cepat merajuk, dan tidak mampu nak menerima tekanan di tempat kerja, dan tekanan di sekolah juga, dan mereka akibatnya daripada situ mereka akan mengalami kemurungan, depression, dan membunuh diri. Lagi-lagi bila mereka melihat benda-benda yang tidak sepatutnya di dalam gadget seperti violence, mereka merasakan violence tu satu perkara yang normal dan biasa, dan mereka boleh melakukan perkara tersebut dan meniru perkara-perkara tersebut. Dan nauzubillah, kalau jadi macam ni, anak boleh jadi seorang yang sangat violence, yang sangat ganas. Sebab itulah ibu bapa kena pantau semua anak-anak. Kalau boleh bermainlah dengan anak at least satu hari, setiap kali petang kalau sempat. Kalau tak, satu kali seminggu, ujung minggu tu pergilah bermain dengan anak di luar rumah. Janganlah mereka terkepung di dalam rumah sahaja. Dan anak-anak lelaki sepatutnya dibiarkan bermain di luar. Saya yang dulu masa kecil-kecil dulu bukan anak lelaki, tapi ibu saya bagi saya saja main, sampai saya kena kejar dengan lembu, saya kena kejar dengan monyet. So masa tu saya tengok monyet nak makan jagung yang mak tanam. Jadi bila saya nak pergi dekat monyet tu, anak monyet lah, tapi tiba-tiba saya terkejut sebab tiba-tiba ada datang ibu monyet datang, dan saya cepat-cepat lari masuk dalam rumah, jerit-jerit panggil, mak, ada monyet besar. Lepas tu mak saya pun apa lagi, pergi halau lah monyet tu, sebab monyet tu ikut saya sampai ke dalam rumah. Separuh jalan mak saya nak hentam lah monyet tu, tapi monyet tu dah lari dulu. Jadi dekat situ pengalaman indah satu persatu dalam kehidupan kita yang menjadikan kita seorang yang sangat peka, sangat peka, dan kita tahu fight and flight, macam mana kita nak mengelakkan diri daripada bahaya. So benda-benda macam ni lah mengasuh kita, minda kita untuk berfikir lebih kreatif dan selalu berada di luar kotak. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, Dr. Super Pop Pet punya channel YouTube.